Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adli Syami bin Arifin. Nombor matrik AA221870. Dari seksyen 2, tajuk yang akan saya bahaskan ialah akhlak menuntut ilmu. Definisi akhlak terbagi kepada dua. Dari segi bahasa ialah berasal dari kalimah Arab khuluq, bererti budi pekerti, perangai, tingkah laku dan tabiat. Dari segi istilah pula, suatu keadaan yang tertanam di dalam jiwa yang menampilkan perbuatan atau tingkah laku secara mudah tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Pembahagian akhlak pula, Imam Al-Ghazali membahagikan akhlak kepada dua. Yang pertama, akhlak mulia. Apabila perbuatan yang dilakukan baik dan terpuji menurut syarak dan akal. Yang kedua, akhlak buruk. Apabila perbuatan yang dilakukan buruk menurut syarak dan akal. Tujuan akhlak pula ialah akhlak mempunyai kedudukan yang paling penting dalam agama Islam. Antaranya, akhlak dihubungkan dengan tujuan risalah Islam atau antara perutusan utama Rasulullah SAW. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Pernyataan Rasulullah itu menunjukkan pentingnya kedudukan akhlak dalam Islam. Akhlak menentukan kedudukan seseorang di akhirat nanti, yang mana akhlak yang baik dapat memberatkan timbangan amalan yang baik. Begitulah juga sebaliknya. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, tiada sesuatu yang lebih berat dalam daun timbangan melainkan akhlak yang baik. Akhlak dapat menyempurnakan keimanan seseorang mukmin. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang baik dapat menghapuskan dosa, manakala akhlak yang buruk boleh merosakkan pahala. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, akhlak yang baik mencairkan dosa seperti air mencairkan ais, dan akhlak merosakkan amalan seperti cuka merosakkan madu. Akhlak merupakan sifat Rasulullah SAW, di mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memuji Rasulullah kerana akhlaknya yang baik seperti yang terdapat dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya engkau seorang yang memiliki pribadi yang mulia dan agung. Pujian Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Rasulnya dengan akhlak yang mulia menunjukkan betapa besarnya dan pentingnya kedudukan akhlak dalam Islam. Banyak lagi ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan ketinggian kedudukan akhlak dan menggalakkan kita supaya berusaha menghiasi jiwa kita dengan akhlak yang mulia. Akhlak tidak dapat dipisahkan dari Islam, sebagaimana dalam sebuah hadis diterangkan bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah itu agama?" Rasulullah menjawab, "Akhlak yang baik." Akhlak yang baik dapat menghindarkan seseorang itu daripada neraka. Sebaliknya, akhlak yang buruk menyebabkan seseorang itu jauh dari syurga. Sebuah hadis menerangkan bahawa si fulan pada siang harinya berpuasa dan pada malamnya bersembahyang, sedangkan akhlaknya buruk, mengganggu jiran tetangganya dengan perkataannya. Baginda bersabda, tidak ada kebaikan dalam ibadahnya, dia adalah ahli neraka.
Salah satu rukun agama Islam ialah ihsan, iaitu merupakan asas akhlak seseorang Muslim. Ihsan iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kita melihatnya. Walaupun kita tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat kita. Akhlak menuntut ilmu pula ialah ilmu pendidikan dalam pelbagai literatur dibicarakan mengenai pelbagai aspek yang di mana dihubung kaitkan dengan pencapaian dalam pendidikan. Pendidikan maupun pembelajaran harus dilaksanakan dengan sokongan ibu bapa, termasuk bagi guru mengajar di sekolah ataupun di universiti, serta pemimpin masyarakat yang boleh memberi contoh yang baik kepada masyarakat. Semua golongan ini merupakan bahagian daripada integrasi dalam pelaksanaan pendidikan akhlak dan mampu mencipta insan yang lebih sempurna dalam pembentukan seorang insan yang mempunyai ciri kerohanian yang tinggi dalam ilmu pendidikan. Seterusnya, akhlak menuntut ilmu dalam pembelajaran sains dan teknologi. Pemahaman akhlak dalam penggunaan sains dan teknologi amat penting dalam sebuah tamadun manusia, di mana etika akhlak adalah bertujuan mengelakkan manusia daripada tersasar daripada landasan yang benar dan boleh mengakibatkan manusia mengabaikan diri sendiri. Sebagai contoh, apabila sebuah tamadun itu berjaya dalam menemukan sesuatu daripada pembelajaran sains, seharusnya semangat keyakinan harus ditanam bahawa penemuan tersebut merupakan rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala buat umatnya. Perasaan ikhlas perlu dipupuk serta mempunyai niat yang baik dalam bersifat insani harus ditanam agar ilmu yang dipelajari dapat digunakan ke jalan yang bermanfaat. Ihsan adalah sifat yang mempunyai kesungguhan melakukan sesuatu perkara dalam keadaan tekun. Ihsan juga bererti bahawa keikhlasan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah semata-mata untuk menyempurnakan pelaksanaannya. Akhir sekali, faedah yang kita dapat daripada melakukan akhlak mulia ini ialah yang pertama, meningkatkan martabat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Allah tidak pandang kepada usaha amal ibadat yang banyak, tetapi adab sopan yang sempurna. Yang ketiga, dapat menyampaikan cita-cita seseorang dengan cara doa akan mudah dimakbulkan melalui perantaraan akhlak mulia. Yang keempat, benteng yang kukuh dan jalan yang mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, 4 perkara yang dapat mengangkat seseorang hamba ke darjat yang paling tinggi sekalipun sedikit amalan dan ilmu yang dimilikinya, iaitu al-him, iaitu sopan santun, merendah diri, pemurah dan baik akhlaknya. Yang terakhir, akhlak yang buruk akan menjauhkan seseorang itu daripada limpahan rahmat dan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih.